ada satu template yang saya buat untuk memudahkan anda untuk uruskan cash flow anda sendiri. Yang bestnya, saya nak bagi template itu free je. Jadi macam mana nak dapatkannya? Jom saya ajak dulu macam mana kita nak gunakan dia. Jom! Assalamualaikum, hai, saya Rim A. Apa khabar semua? Saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Apabila kita sembang ataupun apabila kita bercakap tentang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, sebenarnya ramai orang takut apabila dengar PKP dan ramai orang risau apabila dengar PKP, khususnya peniaga-peniaga kecil ataupun orang yang buat bisnes, sebab kemungkinan besar pendapatan mereka ini akan menurun. Okey, sebab apa menurun? Sebab mereka ini tak boleh keluar rumah. Bila tak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh membeli. Itu antara sebab pendapatan mereka menurun. Ataupun yang boleh keluar ini pun seorang dua saja. Tapi alhamdulillah kita masih lagi ada banyak kemudahan. Antaranya apa? Kita boleh order makanan dengan Foodpanda, kita boleh beli barang dekat Shopee, Lazada ataupun banyak lagi platform-platform pembelian secara online. Jadi walaupun duduk rumah, kuasa untuk membeli itu masih ada. Apabila pendapatan menurun, sebenarnya PKP ni bukanlah satu persoalan yang utama. Persoalan yang utamanya adalah habit kita ataupun bahasa orang Kedah kata biat kita ataupun tabiat kita ni menguruskan kewangan. Kita tak boleh nak salahkan PKP sebab PKP ini adalah satu perkara yang di luar kawalan. Ramai orang yang dia asyik menyalahkan benda yang di luar kawalan dia. Contohnya apa? Minyak naik, marah. PKP, marah. Harga barang naik, marah juga. Jadi mereka ini terlalu banyak menyalahkan benda yang di luar kawalan tanpa melihat apa yang kita boleh kawal. Jadi apa yang sebenarnya yang kita boleh kawal? Kita boleh kawal aliran tunai kita ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut cash flow kita. Antara perkara yang paling utama apabila kita nak rancang kewangan kita ataupun kita nak susun kewangan kita ni, yang paling utamanya adalah duit masuk ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah income ataupun pendapatan. Sebab kalau tak ada duit masuk, macam mana kita nak rancang kewangan? Sebab tak ada duit masuk ataupun kita tak ada pendapatan, macam mana kita nak rancang kewangan kita? Perancangan kewangan wujud selepas kita adanya pendapatan. Pendapatan ni ada banyak. Ada yang orang suka makan gaji, ada juga yang ada bisnes, ada juga orang yang boleh buat dua-dua ni. Daripada situ barulah ada pendapatan, dan daripada pendapatan ini barulah kita boleh rancang dan susun macam mana kita nak gunakan pendapatan tersebut. Ramai orang yang boleh rekod duit masuk ataupun dia orang boleh ingat berapa jumlah pendapatan yang mereka dapat, tetapi ramai orang gagal untuk merekod duit keluar ataupun perbelanjaan mereka. Mereka tak tahu pun berapa jumlah yang mereka belanja, tak tahu duit habis, tak tahu duit tak cukup. Sepatutnya apabila kita dah berjaya rekodkan duit masuk ataupun pendapatan kita, jadi kita sepatutnya berjaya juga untuk rekod duit keluar ataupun perbelanjaan kita. Jadi apabila kita gagal untuk rekod perbelanjaan kita, akibat dia kita akan berlaku ketirisan keuangan ataupun analogi dia ialah poket kita koyak. Sebab bila poket kita koyak, tak tahu duit hilang kan. Bila kita selup poket kita koyak, kita tak tahu duit tu pergi mana. Itu yang berlaku apabila kita gagal untuk rekod perbelanjaan ataupun duit keluar. Antara faktor yang menyebabkan poket koyak apa dia? Kita ni sebenarnya kita ringan. Tangan kita ni ringan untuk keluarkan duit berbelanja. Lagi-lagi orang yang ada kredit kad. Ataupun contoh lain, apabila kita pergi ke kedai buku nak beli buku ataupun kita pergi ke stesen minyak untuk nak buang minyak kereta, tetapi kita ringan untuk beli barang-barang yang dekat depan tu. Itu marketing mereka. Kita jangan salahkan mereka. Okey, kita jangan salahkan benda yang kita tak boleh kawal. Kalau kita pergi kat kedai buku, kadang-kadang tiba-tiba kat kedai buku tu tiba-tiba ada Ferrero Rocher ataupun ada coklat. Sama jugalah macam dekat stesen minyak, tiba-tiba time nak pergi bayar tu dekat kaunter tu banyak sangat barang. Yang tu yang kita mudah untuk ambil. Ambil ni lah, ambil gula ni sikit lah. Itu antara punca yang menyebabkan tiba-tiba poket kita koyak ataupun ketirisan keuangan berlaku. Saya yakin dan jamin kita ni semua orang nak pergi kepada financial freedom ataupun bebas keuangan. Tetapi masalahnya kita tak tahu kita kat mana. Okey, saya bagi contoh. Kalaulah kita buka Waze, banyak analogi yang saya bagi ni. Kalaulah kita buka Waze,
kan? Kita takkan boleh setkan destinasi kita selagi mana GPS kita tu tak tahu kita duduk kat mana. Siapa pernah berlaku? Sebab saya pengalaman, tiba-tiba GPS gagal untuk connect dengan satellite. Jadi apabila GPS tu gagal nak detect kita kat mana, jadi macam mana kita nak setkan destinasi kita? Kita dah tahu dah kita nak pergi mana destinasi tu. Jadi sama juga macam kewangan. Kita dah tahu dah destinasi kita adalah financial freedom. Tapi kita tak tahu kita kat mana lah ni. Di video ini, saya buat tutorial macam mana nak gunakan template yang saya baru buat untuk bantu anda uruskan aliran tunai anda untuk kenal pasti dekat mana ketirisan berlaku. Di samping kita nak tengok juga tahap kesihatan kewangan kita. Tetapi template yang saya buat ini adalah berbentuk bulanan. Sebenarnya sebelum nak sampai kepada template ini, anda perlu rekodkan perbelanjaan harian ataupun anda perlu rekodkan duit masuk dan duit keluar secara harian. Yang tu anda boleh gunakan aplikasi percuma yang ada di store, sama ada App Store ataupun Play Store. Contohnya apa? Kita ada Moneyfy. Saya pernah guna Moneyfy. Moneyfy ni agak macam friendly sikit lah. Ada juga yang guna My Wallet dan juga ada yang guna Money Manager. Okey, anda boleh pilih, anda boleh cuba aplikasi yang mana yang anda rasa selesa dan friendly untuk anda. Aplikasi ini tujuan dia untuk kita nak catat duit keluar dan duit masuk secara harian. Apabila dah cukup sebulan, barulah anda boleh guna template yang saya nak bagi ini. Jadi saya nak ajak dan bantu anda macam mana nak guna template ini. Tetapi ada satu syarat. Untuk nak mula gunakan aplikasi ini, syarat dia adalah anda perlu tekad mulai hari ini anda perlu disiplin untuk rekod duit masuk dan duit keluar secara harian, malah secara bulanan, secara konsisten. Jangan rekod sebulan, rekod 2 bulan, lepas tu dah detect dah apa-apa, lepas tu bulan ketiga tak rekod. Daripada situ anda gagal untuk nak tengok perkembangan kewangan anda untuk capai kepada destinasi iaitu financial freedom. Contohlah kalau macam bawa Waze tadi, tiba-tiba anda berhenti dekat tengah jalan, so tak sampailah dekat destinasi tu. Anda perlu konsisten untuk isi. Ini adalah syarat dia. Okey, syarat ini anda yang tentukan sama ada anda nak ikut ataupun tidak. Okey, jom saya ajak macam mana nak guna template ini. Okey, ini channel saya RM Azman, jangan lupa subscribe. Okey, ini adalah template yang saya berjaya buat untuk bantu anda untuk menguruskan aliran tunai anda. Okey, kalau tengok dekat sini sebenarnya aliran tunai kita sebenarnya terbahagi kepada 3, di mana pendapatan iaitu duit masuk, kemudian duit keluar perbelanjaan dan kita akan ada lebihan, income, expenses and surplus ataupun defisit, kita kurang, kita tak ada duit pun. Okey, macam mana nak dapatkan kat sini? Anda perlulah isi pendapatan anda dan juga perbelanjaan anda. Okey, jadi saya buat satu demo untuk isi maklumat, dan maklumat ini bukan maklumat saya reka-reka sajalah. Jadi jangan sangka ini pendapatan saya pula. Okey, dekat sini kalau anda tekan dekat pendapatan, pendapatan ini terbahagi kepada 2, pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Apa itu pendapatan aktif? Pendapatan aktif adalah pendapatan yang dijana dengan menggunakan masa dan tenaga yang banyak. Maksudnya apa dia? Kita kena pergi buat kerja habis 8 jam, kemudian baru kita dapat duit ataupun makan gaji lah. Dan pasif adalah, okey, kalau tengok dekat pasif saya letakkan nota, pendapatan pasif adalah pendapatan yang dijana tanpa menggunakan masa dan tenaga. Maksudnya apa dia? Kita tak buat kerja, tiba-tiba duit masuk dalam akaun. Itu adalah pendapatan pasif. Contohnya apa? Sewa rumah. Kita ada rumah dan kita sewakan. Ataupun ada juga bisnes-bisnes yang boleh mendatangkan pendapatan pasif. Kita isi yang pertama adalah gaji. Okey, saya bagi contoh gaji. Gaji dia 3,000. Kemudian bisnes, dia ada juga buat bisnes, tapi bisnes ini bisnes aktif. Macam mana yang dikatakan dengan bisnes aktif? Bisnes aktif ni maksudnya biasanya kita jual produk. Kalau kita jual baru kita dapat duit. Kalau kita tak jual kita tak dapat duit. Ini bisnes yang aktif lah. Maksudnya still menggunakan masa dan tenaga. Contohlah bulanan bisnes ni dia dapat 1,000. Okey, selepas itu dia juga ada bisnes yang pasif. Bisnes yang pasif, bisnes A lah, saya bagi contoh bisnes A, sebulan dia boleh dapat 1,000. Kemudian dia ada lagi bisnes pasif yang lain, bisnes B, dia dapat 1,000 juga, saya bagi contoh mudah saja. Kemudian dia ada rumah dan kemudian dia ada rumah yang dia sewakan.
kita letak sewaan rumah tu dia dapat 600. Jadi jumlah pendapatan anda akan keluar dekat sini 6,600. Okey, selesai bahagian pendapatan. Sekiranya anda ada pendapatan lebih daripada tempat yang saya sediakan ini, anda boleh maklum dekat saya akan edit khusus untuk orang-orang yang ada pendapatan lebih daripada 5 lah untuk aktif dan 5 untuk pasif. Okey, kita pergi kepada perbelanjaan. Ada isi rumah, hutang, sedekah, hiburan lain-lain, simpanan, pelindungan dan pelaburan. Okey, untuk perbelanjaan ini saya akan sediakan nota kepada anda. Di akhir nanti saya bagi tahu macam mana nak dapat nota tu. Macam mana bahagian isi rumah ni, apa perkara-perkara yang perlu diletakkan di bahagian isi rumah. Begitu juga dengan hutang, begitu juga dengan sedekah, hadiah dan juga lain-lain hiburan. Jadi saya akan sediakan nota untuk memudahkan anda untuk mengisi. Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang tidak tersenarai di situ, anda boleh PM saya, rujuk saya, boleh tanyakan perkara ini masuk di bahagian mana. Jadi kita sambung untuk isikan pembelanjaan ini. Okey, isi rumah biasanya yang pertama ada barang dapur. Yang ni adalah untuk orang yang dah berkahwin lah. Jadi dia ada barang dapur yang dia belanjakan 1,000 sebulan. Lepas tu dia duduk rumah sewa. Jadi dia ada sewa rumah 500. Saya bagi contoh. Kemudian petrol kan, pergi kerja naik kereta ke, naik motor ke, ataupun dekat KL mungkin anda guna public transport ke, so anda masukkan. Jadi saya bagi contoh petrol sebulan katakanlah 200 lah. Okey, kemudian makan luar. Okey, makan kat luar. Oh so Q pula, makan luar. Okey, anda terpulanglah, anda nak tulis dalam bahasa mudah sahaja ataupun bahasa lorat ke, bahasa baku ke, terpulang. Okey, makan luar 200 sebulan. Kemudian utility ni adalah bil. Contohnya apa dia? Bil api, bil air. Bil api tu bil elektrik lah. Kemudian telefon. Jadi bulan-bulan 300. Kemudian Unify. Okey, Unify ni kadang-kadang dia tak duduk dekat isi rumah. Mungkin dia duduk dekat hiburan. Sebab internet yang digunakan itu adalah bukan untuk keperluan. Tetapi apabila zaman PKP ini, dia mungkin berubah kepada bukan hiburan dan lain-lain. Dia duduk dekat keperluan isi rumah. Macam mana yang dikatakan isi rumah ni memang perbelanjaan wajib. Kalau kata kita tak belanja, kita tak boleh nak teruskan kehidupan. Sebab waktu PKP ni ada kelas online, anak-anak kita kelas online, kita juga bekerja di rumah. Jadi Unify ini adalah satu perkara penting yang perlu kita belanjakan. Jadi dia perlu duduk dekat isi rumah. Okey, Unify bulan-bulan saya bagi contoh katalah Unify 80. Tak tahulah harga yang sebenarnya, saya just letak jumlah yang mudah lah, tak ada sen-sen. Kalau yang anda ada yang sen-sen, lebih baik anda letakkan jumlah yang tepat yang anda belanjakan. Tutorial ini saya hanya bagi contoh yang mudah untuk kita nak tengok apa result dia. Okey, kemudian perbelanjaan untuk anak-anak. Termasuklah sekolah ke, baju sekolah ke, barang tulis ke, duit belanja bulan kita bagi. Jadi anak-anak katalah ada seorang ataupun dua orang, jadi sebulan termasuk yuran sekolah. Jadi 15,000 banyak sangat sebulan. Okey, 1,500. Okey, jadi jumlah isi rumah kita dah ada 3,780. Okey, itu untuk isi rumah. Kemudian kita juga ada hutang kereta. Okey, hutang kereta 600. PT, PTN, hutang pembelajaran. Okey, kita dulu belajar dekat universiti, kita ambil PT, PTN. Jadi sebulan kita kena bayar berapa? Saya bagi contoh lah 150. Kemudian kita juga ada buat hutang peribadi, bukan peribadi peribadi 200. Okey, kalau ada hutang kawan ke, hutang mak yang kita kena bayar bulan-bulan, hutang parents, hutang siapa-siapa, catatkan semua hutang anda di sini. Jadi berapa bulan-bulan yang anda keluarkan untuk bayar hutang.
Kemudian kita ada juga bagi kepada ibu bapa ataupun parents kita, bulan-bulan kita back in kan 300. Kemudian kita juga ada sedekah. Ibu bapa tu kita panggil hadiah lah. Okey, kemudian kita juga ada sedekah kepada masjid. Okey, masjid katakanlah RM40. Okey. Kemudian hiburan. Hiburan ni apa? Contohnya apa dia? Astro. Okey, Astro termasuk dalam bahagian hiburan. Katakanlah RM80. Lepas tu, alamak, ada cicak bunyi pula. Nampak? Dia mengiyakan Astro duduk dekat hiburan. Kemudian apa lagi? Waktu PKP ni, banyak yang duduk rumah layan movie. Mungkin dia ambil Netflix. Okey, Netflix ke, contoh Netflix yang package RM40 ke, contoh lah kan. Sekali lagi saya nak bagi tahu, yang ni bukan keuangan saya lah. Yang ni saya hanya buat random, saya main letak saja. Kemudian simpanan. Simpanan kita masukkan simpanan dekat mana? Bank ataupun tabung haji ke. Okey, tabung haji lah. Tabung haji kita letak sebulan berapa? 400. Kemudian perlindungan. Perlindungan ni adalah takaful lah. Okey. Okey, ada nota kat sini, perlindungan yang dibayar untuk diri sendiri sahaja. Sekiranya anda ada perlindungan untuk bayarkan untuk isteri, untuk anak-anak, dia duduk dalam isi rumah. Okey, perlindungan untuk diri sendiri apa? Ada banyak dua perlindungan, medical card 200 contoh, kemudian hibah 100. Apa itu medical card dan apa itu hibah, anda boleh rujuk video saya yang lepas. Kemudian ada juga buat pelaburan. Pelaburan dekat unit trust ataupun unit amanah. Okey, unit amanah diletakkan 200 bulan. Okey, apabila anda dah berjaya isi semua maklumat ini, pendapatan dan juga pembelanjaan detail, anda boleh rujuk dekat aplikasi anda, ataupun anda boleh juga, kalau kata sebelum ni tak pernah guna aplikasi ataupun anda catat secara manual, anda pindahkan ke dalam ini dalam berbentuk bulanan. Kemudian isi sedetail-detailnya. Kalau ada sen ke, kalau ada RM21 5 kupang ke, ataupun RM22 15 sen ke belanja kan, isi sedetail-detailnya untuk anda tahu kesihatan aliran tunai anda sebenarnya. Okey? Jadi bila dah selesai isi semua ni, anda akan nampak dekat sini bahagian ini ada jumlah lah. Okey, dekat sini anda akan tahu jumlah pendapatan anda yang sebenar. Jadi totalnya RM6,600. Perbelanjaan isi rumah anda, hutang, bayaran hutang anda. Kemudian berapa yang anda keluarkan untuk bagi hadiah dan sedekah, hiburan, simpanan, perlindungan dan juga pelaburan. Dan yang ni saya asingkan berapa jumlah pendapatan aktif dan berapa jumlah pendapatan pasif. Jadi anda dah bersedia untuk lihat kewangan anda, generate sekarang. Generate sekarang, anda tekan dekat sini dan anda terus nampak kesihatan kewangan anda. Di sini adalah jumlah yang anda belanjakan tadi. Dan ini adalah carta pie dia. Jadi anda belanja daripada pendapatan anda telah belanjakan isi rumah lebih daripada 50%. Kalau kita rujuk gambar ini, lebih kurang 62.1%. Okey, kat sini ada pelaburan berapa peratus daripada pendapatan anda, perlindungan, simpanan, hiburan, sedekah, hutang dan sebagainya. Okey, ini pembelanjaan anda. Okey, dan ini adalah carta pie perbelanjaan yang sepatutnya anda belanjakan. Kalau kita tengok dekat sini ada formula asas dan target. Biasanya dekat sini apa yang saya cadangkan untuk anda adalah untuk isi rumah anda boleh belanjakan ataupun anda boleh peruntukkan sebanyak 30% daripada pendapatan anda. Berapa 30% ini? Ini kita tengok jumlah yang sepatutnya. Daripada 6,600 pendapatan anda tadi, anda boleh belanja untuk isi rumah tadi 1,980. Kemudian hutang sama juga 30%, sedekah 5%, hiburan 5%, simpanan 10%, perlindungan juga 10% dan juga pelaburan 10%. Okey, untuk makluman anda, ini adalah formula asas yang biasa kita advise, yang biasa kita nasihatkan kepada orang untuk uruskan perbelanjaan anda
sebegini. Bermaksud 30 untuk isi rumah, 30 untuk hutang dan sebagainya. Tetapi anda dibenarkan untuk adjust. Okey, anda dibenarkan tetapi tidak digalakkan. Okey, adjust yang mana? Anda hanya boleh adjust isi rumah, hutang dan sedekah. 3 ini, iaitu 65% ini. Mungkin anda nak letakkan untuk keadaan sekarang ni, disebabkan hutang anda tinggi, anda nak letakkan 40%, kemudian dekat sini anda nak letakkan 20% contoh. Tapi yang biasanya kita suggest adalah 30%. Kemudian yang ni 30%. Jadi apabila anda ubah dekat sini pun akan ubah lah. Jadi kalau kata kita tengok dekat sini, bahagian lebih dan kurang ini. Okey, kalau kata dia warna merah, kita rujuk. Merah sekiranya pembelanjaan anda lebih daripada yang sepatutnya. Jadi berapa yang anda lebih? Kalau kita tengok isi rumah ni, sepatutnya anda belanja untuk isi rumah sebulan 1980, tetapi anda telah lebih peruntukkan sebanyak 1800 untuk isi rumah. Kalau hijau, apa maksud hijau? Hijau sekiranya perbelanjaan anda kurang daripada yang sepatutnya. Maksudnya baguslah anda ada duit lebih. Sepatutnya contohnya apa? Sepatutnya anda boleh buat pinjaman sebanyak 1980, tapi anda hanya buat pinjaman yang komitmen bulanannya hanya 950 sahaja, which is good. Dan yang ni sedekah. Mungkin juga ada orang nak peruntukkan sedekah kepada 10%, 15%, sebab apabila kita sedekah banyak, kita akan dapat banyak, insya-Allah. Yang penting kita yakin. Jadi kalau dekat sini merah bermaksud sepatutnya anda peruntukkan untuk hadiah dan sedekah sebanyak 330, tetapi anda belanjakan, keluarkan duit untuk sedekah dan hadiah sebanyak 340. Bermaksud anda telah lebih daripada yang sepatutnya sebanyak RM10. Dan juga yang ni hijau lah, saya tak perlu terangkan satu persatu, anda boleh faham maksud dia. Jadi ini formula asas ataupun target yang sepatutnya kita ikut. Jadi kalau kita tengok dekat formula anda telah belanjakan sebanyak 62% daripada pendapatan anda untuk isi rumah, 16% sahaja untuk hutang, 6% untuk sedekah dan hadiah, dan juga 2, 6, 5 dan 3. Akhirnya anda akan dapat 100%. Jadi anda boleh bandingkan formula anda dengan formula yang biasanya kita suggest ataupun nasihatkan untuk ikut. Kemudian ada lagi satu bahagian. Ini adalah bahagian terakhir lah. Okey, adakah anda dikategorikan sebagai bebas kewangan? Financial freedom. Apabila dia warna merah, bermaksud maaf, anda masih belum boleh dikategorikan sebagai bebas kewangan. Okey, saya nak tunjuk contoh macam mana dia akan jadi hijau. Saya tunjuk contoh. Saya tambah dekat bisnes pasif, katakanlah bisnes C. Okey, kita letakkanlah 4,000. Contoh je lah, contoh. Kita nak tengok bagi dia jadi hijau lah kan. Okey. Jadi total pendapatan pasif dia adalah 6,600. Jadi kita tengok apa keputusannya. Okey, dia terus akan jadi hijau, di mana tahniah, anda boleh dikategorikan sebagai bebas kewangan. Macam mana ianya boleh jadi merah dan macam mana ianya boleh menjadi hijau? Untuk mencapai kategori financial freedom ini adalah pendapatan pasif anda melebihi jumlah perbelanjaan isi rumah, hutang, sedekah dan hiburan. Bermaksud pendapatan pasif anda boleh bayar ketiga-tiga benda ni. Okey. Jadi anda akan financial freedom. Bermaksud apa? Anda tak perlu pergi kerja pun anda tetap boleh berbelanja. Okey. Tetapi apabila merah, pendapatan pasif anda masih tidak mampu untuk menampung pembelanjaan isi rumah, hutang, hadiah dan juga hiburan. Bermaksud anda perlu pergi kerja lagi. Maksudnya belum capai lagi lah financial freedom. Itu yang dimaksudkan dekat bahagian ni lah, bahagian kategori bebas kewangan. Jadi anda boleh catatkan ini adalah untuk bulan Januari, bulan Februari dan sebagainya. Anda boleh tuliskan kembali untuk isi maklumat untuk bulan seterusnya. Okey, anda boleh cuba amalkan ini dan daripada sini anda boleh tahu kesihatan kewangan anda dan bagaimana aliran tunai anda. Jadi saya harap anda dapat manfaatkan template ini untuk anda kenal pasti dekat mana berlakunya ketirisan ataupun anda nak semak balik kesihatan aliran tunai anda. Tetapi untuk guna template ini ada satu cabaran. Cabarannya apa?
istiqamah ataupun konsistensi. Adakah anda boleh konsisten untuk amalkan, untuk disiplin, sentiasa mengisi maklumat, duit keluar dan duit masuk? Itu cabaran dia. Jadi, kalau anda buat sat berhenti, macam saya cakap tadi dekat Waze, kita dah set dah destinasi kita nak pergi dan kita dah tahu dah kat mana kita berada sekarang. Kalau anda perasan dekat bawah tu dia ada bagi jangkaan masa untuk anda sampai destinasi. Contohlah 15 minit anda boleh sampai ke sana ataupun 1 jam anda boleh sampai ke sana. Tetapi dalam perjalanan anda singgah sini, singgah toilet, singgah R&R, pergi ziarah rumah makcik Sat ataupun singgah makan dan sebagainya. Jadi, adakah anda berjaya sampai ke destinasi dalam tempoh yang telah ditetapkan? Sudah pasti tidak akan berjaya sampai. Sama juga dalam financial planning. Kalau anda dah set dah destinasi financial freedom, tetapi dalam perjalanan anda tidak istiqamah untuk mengawal aliran tunai anda akan lambat sampai ke financial freedom. Okey, selesai sudah tutorial mudah urus cash flow sendiri. Jadi macam saya cakap dekat awal video tadi, saya nak bagi template ini free kan? Ya, memang saya nak bagi free. Malah anda akan dapat consultation free lagi daripada saya. Maksudnya apa? Anda boleh WhatsApp saya dan saya akan guide anda macam mana nak gunakan template ini secara personal, walaupun anda boleh rujuk video yang saya buat ni. Tapi kalau ada masalah dekat mana-mana, anda boleh WhatsApp saya, bagi tahu saya dan saya akan guide anda sampai anda berjaya isi ataupun manfaatkan template ini. InsyaAllah saya akan bantu kalau saya tak tidur ataupun saya tak drive. Jadi apa step nak dapatkan template ini? Saya ada 5 step macam mana anda nak dapatkan template ini. InsyaAllah saya tak minta duit. Yang ni memang saya nak bagi free untuk bantu anda. Khususnya dalam tempoh PKP ni, saya nak bantu anda untuk perbaiki aliran tunai anda. Okey, ada 5 step. Yang pertama, anda perlu subscribe channel RM Azman. Step yang kedua adalah anda perlu screenshotkan bahawa anda telah subscribe. Mudah kan? Okey, yang ketiga, anda perlu hantarkan screenshot yang anda buat tadi ke link WhatsApp yang saya sertakan dekat bawah ni. Dan daripada WhatsApp itu, saya akan bagi kepada anda template mudah urus cash flow sendiri. Itu tajuk template dia. Anda boleh pilih sama ada anda nak download dan isi dekat komputer masing-masing ataupun anda boleh terus isi dekat template yang saya bagi itu. Apabila anda isi terus dekat situ, insya-Allah lagi mudah untuk saya nak bantu anda untuk berikan penjelasan terhadap keadaan aliran tunai anda. Insya-Allah saya janji maklumat aliran tunai anda sekiranya anda pilih untuk isi terus itu private and confidential. Saya tidak akan dedahkan ke mana-mana social media ataupun bagi dekat orang terdekat sebab saya tahu ini adalah private and confidential. InsyaAllah saya akan pegang pada janji itu. Saya tak akan tunjuk dekat siapa-siapa. Sekiranya anda nak, saya bantu. Tapi kalau anda nak rahsiakan, anda boleh tekan butang download dan anda boleh isi dekat komputer anda. Terpulang kepada anda, anda boleh pilih. Okey, itu step yang keempat. Step yang kelima, saya mohon ihsan daripada anda untuk anda kongsikan video ini ke media sosial anda agar ianya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Yang step kelima ini saya hanya minta ihsan daripada anda. Anda share ke, anda tak share ke, saya tetap akan bagi template ini. Cumanya saya minta ihsan daripada anda, kalau boleh anda kongsikan ke media sosial anda, tak kisahlah Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke dan sebagainya. Yang ni ihsan sahaja, tak wajib. Okey, step yang kelima ini terpulanglah. Anda nak share pun tak apa, tak share pun tak apa. Tetapi saya nak mohon lagi satu daripada anda, amanah. Anda tidak dibenarkan untuk share template ini kepada rakan-rakan anda. Kalau anda nak template ini dimanfaatkan oleh orang lain, anda hanya perlu share video ini dan mereka akan tengok video ini. InsyaAllah mereka juga akan dapat template ini seperti anda juga. Anda jangan share template ini. Anda hanya perlu share video ini kepada dia dan dia akan tengok video ini daripada awal sampai habis. InsyaAllah dia juga akan dapat template ini. Okey, itu saja untuk video tutorial kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi tonton video ini sampai ke saat ini. Jangan lupa like dan subscribe channel RM Azman dan kongsikan sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.